Kat 10 minit insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خير وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita keizinan pada malam ini untuk menyambung kembali kuliah keluarga kita yang telah tertangguh 5 bulan lebih kurang. Jadi Alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memulakan kembali majlis ilmu kita. Diharapkan adik-beradik semua yang hadir, khususnya mak kita, sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, begitu juga yang tak dapat hadir, tidak terkecuali daripada mendapat keberkahan majlis ilmu yang kita hadirkan pada malam ini insya-Allah. Allahumma amin. Baik, sambungan kitab kita yang pertama, insya-Allah kita baca 2 buah kitab. Yang pertama sambungan kitab Misbahul Munir, kitab tauhid. Muka surat berapa dah? Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Mengganggu dan makna satu pada perbuatan. Dan satu pada perbuatan. Sambungan sifat wahdaniyah insya-Allah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan makna satu pada perbuatan itu ialah, jadi wajib bagi kita laki-laki dan perempuan, wajib kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita menyengutukan perbuatan Allah Taala dengan perbuatan selain daripada Allah Taala. Jadi wahdaniyah itu artinya keesaan. Jadi terbahagi kepada 3. Yang pertamanya keesaan pada zat, yang keduanya keesaan pada sifat, yang ketiganya keesaan pada perbuatan. Jadi malam ni insya-Allah musannif rahimahullah taala nak menyatakan, nak menerangkan kepada kita apakah yang dikehendaki, apakah yang dimaksudkan dengan satu pada perbuatan. Dan makna satu pada perbuatan itu ialah tidak ada perbuatan yang lain. Mana tidak ada perbuatan yang lain, mana selain daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu perbuatan yang lain, yakni perbuatan makhluk bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sama ada dalam menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu, sama ada dalam memberi manfaat ataupun dalam memberi mudarat. Jadi kita yakin, kita beriman bahawa sesungguhnya apabila berlakunya sesuatu perbuatan itu ataupun pekerjaan itu, sama ada baik ataupun buruk, semata-mata perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyengutuan, tidak ada perkongsian, tidak ada terkesan dengan perbuatan makhluk. Contohnya Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu, melahirkan seseorang itu dalam hal keadaan cacat contohnya. Jadi lahir seorang bayi, tiba-tiba cacat bayi itu, semata-mata kehendak dan perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada terkesan dengan perbuatan makhluk, tidak ada terkesan dengan usaha dan ikhtiar hamba. Jadi lahirnya anak tadi itu dengan tidak sempurna, semata-mata dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah, bukan terkesan dengan sebab perbuatan makhluk, tidak. Begitulah juga contohnya berlakunya
Berlakunya keguguran semata-mata kehendak dan perbuatan Allah, tak ada hubung kait pun dengan usaha hamba. Contoh tadi si ibu tu buat kerja gini, gugur anak dia. Jadi dengan kehendak Allah Ta'ala berlakunya perkara itu, bukan terkesan dengan sebab usaha si ibu tadi. Faham ni? Ini akidah ni. Ini makna pegangan dalam hati. Cuma dari segi asbabnya, kalau orang cakap asbab-asbab yang berlaku, contohnya tadi dia buat kerja berat, mengangkat benda berat, itu asbab. Itu sebab. Tetapi bukan sebab tu yang menjadikan keguguran tadi. Bukan sebab tu yang menjadikan keguguran. Yang menjadikan keguguran itu adalah Allah Ta'ala. Ini akidah. Ini perkara yang mesti ada dalam hati kita, pegangan kita, kepercayaan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Jadi seandainya seseorang itu memiliki pegangan dan kepercayaan di dalam hati, lahirnya kanak-kanak tadi dalam keadaan cacat dengan sebab terkesan oleh perbuatan dan usaha hamba tadi itu, maka dia telah menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita beriktikad bahawasanya ada perbuatan yang lain memberi kesan di dalam terjadinya sesuatu perkara. Itu maksud satu pada perbuatan ni, iaitu tidak ada perbuatan yang lain bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika ada perbuatan yang lain yang bersekutu ni makna bersekali, berkongsi dengan Allah, bertolong-tolong dengan Allah dalam nak menjadikan sesuatu. Jadi maka jika ada perbuatan pada yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan, makna bilang-bilangan yang bercantum, bilang-bilangan yang bergabung dengan Allah Ta'ala. Kam muttasil, kam tu mana? Bilang-bilangan, muttasil tu mana? Yang bercantum pada perbuatan. Dan iaitu kam muttasil pada perbuatan Allah Ta'ala batil, makna salah, kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi kita tak boleh nak mengatakan Rabbul Alamin, tak boleh nak katakan Tuhan sekalian alam, Allah yang mentadbir sekalian, tak boleh dah. Sebab dah ada benda lain yang memberi kesan sama dengan Allah Ta'ala. Contoh rumah ni kita pakat-pakat buat. Rumah ni kita pakat-pakat buat, pakat-pakat dirikan. Boleh tak saya nak mengaku saya seorang yang buat rumah ni? Jawabnya tak boleh. Kerana apa? Kerana waktu buat dulu bersekutu dengan orang lain. Jadi bukan saya tukang yang maknanya secara mutlak yang menjadikan rumah ni, bahkan berkongsi dengan orang lain. Samalah tadi, macam masalah tadi, contohnya berlaku sesuatu dalam memberi rezeki, contoh. Tidak ada terkesan pun dengan perbuatan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahajalah yang memberi rezeki tadi. Bukan ada berkongsi dengan asbab usaha hamba, Allah Ta'ala bagi. Kalau hamba tak usaha, Allah Ta'ala tak bagi. Tak. Kalau maksudnya seandainya perbuatan hamba tadi berkongsi dengan Allah dalam memberikan rezeki, maka rezeki kita ni tak boleh dikatakan semata-mata daripada Allah. Bahkan semata kita rezeki yang kita dapat ni berkongsi daripada Allah dan makhluk. Na'udzubillah. Walhal yang sebenar-benarnya pada nafsul amrinya, pada hakikatnya, pada i'tiqadnya, hakikat yang memberi rezeki ini adalah semata-mata perbuatan Allah, kehendak Allah dan perbuatan Allah. Bukan usaha kita. Usaha itu makhluk. Perbuatan kita itu sendiri adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Jadi dalam bab akidah kita, selain daripada Allah tidak boleh memberi bekas, sama ada manfaat ataupun mudarat. Yang memberi mudarat semata-mata perbuatan Allah, yang memberi manfaat pun semata-mata perbuatan Allah. Jadi usaha hamba tidak memberi kesan pada manfaat ataupun mudarat. Maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan bila dah Allah Ta'ala tu tidak mentadbir secara mutlak, maka tidak bolehlah dikatakan, tak bolehlah dipanggil Allah tu sebagai Tuhan. Tak boleh panggil Tuhan. Sebab apa tak boleh panggil Tuhan? Kerana pentadbirannya tidak sepenuhnya. Dia tidak mentadbir sepenuhnya, bahkan berbahagi dengan orang
orang lain. Bila sebut Tuhan, pentadbiran dia mesti menyeluruh. Bila sebut Tuhan, pentadbiran dia mesti menyeluruh, bukan berbahagi-bahagi dengan orang lain. Kalau berbahagi-bahagi maknanya pentadbirannya tidak menyeluruh, tidak meratapi. Jadi tidak sesuai nak dipanggil Rabbil Alamin, tak sesuai nak dipanggil Tuhan sekalian alam, kalau ada perbuatan lain yang berkongsi dengan Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa dia Allah Ta'ala? Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sekalian alam ini ditadbir oleh Allah. Gerak-geri dalam alam ini ditadbir oleh Allah, dikendaki oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada perbuatan yang disengajakan ataupun perbuatan yang tidak disengajakan oleh hamba, semua itu hakikatnya dikendaki dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun usaha itu sebagai asbab sahaja, orang panggil hukum adat. Jangan sampai adat itu kita menjadikan i'tiqad pula dah. Jangan sampai hukum adat itu kita jadikan i'tiqad. Sebagai contoh, kita kata pada adatnya untuk mendapat rezeki, pada adatnya kena usaha. Pada adatnya nak dapat duit kena usaha. Itu pada adat. Tapi pada akidah, bukan adat yang memberi duit, bukan adat yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki Allah. Kerana dengan tidak ada berusaha pun Allah Maha Kuasa nak memberi kita rezeki. Tapi pada adatnya mustahil. Pada adatnya mesti ada usaha baru kita akan perolehi sesuatu. Apa hikmah Allah Ta'ala suruh usaha? Kerana daripada usaha untuk mendapatkan sesuatu itulah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersusah-susah berusaha mencari rezeki yang halal. Di tengah panas contohnya, berusaha mencari rezeki yang halal jauh dekat. Maka dengan asbab berusaha mencari rezeki yang halal itu diberi pahala oleh Allah. Walhal Allah Ta'ala tidak berhajat pun, tidak berkehendak pun kepada usaha kita untuk memberi rezeki. Boleh je Allah Ta'ala nak bagi kita kenyang tanpa makan. Boleh je Allah Ta'ala nak memberikan kepada kita rezeki yang mewah, rezeki yang luas tanpa berusaha. Tapi yang ruginya kita lah sebagai hamba, kerana bila tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang halal, contohnya kita tak dapatlah pahala. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan asbab tadi, usaha. Bila kita usaha, dapatlah pahala. Padahal Allah Ta'ala tak hajat pun dengan usaha kita. Dia boleh bagi kita rezeki tanpa berusaha. Ini namanya akidah, pegangan dalam hati. Tapi pada zahir nampak orang tu berusaha. Jangan kita tengok orang tu bekerja, kita kata orang yang bekerja ni dia berpegang kepada usaha untuk memberi rezeki. Jangan. Zahir tu hukum syariat ni. Ni namanya akidah. Akidah ni benda dalam hati. Maknanya zahirnya nampak berusaha, tapi akidah dalam hati, Allah yang memberi rezeki, bukan usaha aku yang memberi rezeki. Aku pun tak yakin dengan usaha aku. Sebab usaha aku ni adalah hamba, atau usaha aku ni adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Aku makhluk, perbuatan aku pun makhluk, usaha aku pun makhluk. Makhluk tak boleh memberi berkat. Maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan, kerana makna Tuhan itu ialah Tuhan sekalian perkara. Dan apabila ada dua, nescaya dikatakan Tuhan setengah-setengah perkara. Bila dah ada dua, panggil Tuhan ataupun Tuhan setengah-setengah perkara lah. Tak boleh nak panggil Tuhan sekalian perkara. Tak boleh nak panggil Tuhan sekalian alam. Kena panggil Tuhan sebahagian alam. Kerana sebahagian yang lain ditadbir oleh orang lain. Habis. Dan makna satu pada perbuatan yang kedua. Ada makna yang kedua, satu pada perbuatan. Makna yang kedua ialah tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Mudahnya begini, tidak ada sesuatu perbuatan yang lain boleh memberi bekas seperti Allah Ta'ala. Jumpa tak jumpa? Kita muka surat 9 boleh? Peringkat bawah. Tu Rumi. Rumi tak tahu. Sifat bahdaniah yang kelima. Sifat yang kelima. Yang keenam. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam.
Dah pertengahan dah. Pertengahan. Dan makna satu pada perbuatan pula tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Tuhan. Dengan makna perbuatan dia boleh memberi manfaat seperti Allah. Tidak ada sesuatu perbuatan yang lain. Maksud yang lain tu makhluk lah. Tak kisahlah manusia ke, binatang ke, syaitan ke, jin ke, iblis ke, manusia ke. Apa lagi ikutlah. Selain daripada Allah, tidak ada perbuatan yang lain selain daripada Allah sama seperti perbuatan Allah. Nak dikatakan ada perbuatan yang lain boleh memberi manfaat macam Allah, boleh memberi mudarat macam Allah, boleh memberi rezeki macam Allah, boleh menegah rezeki macam Allah, boleh mendatangkan sakit oleh Allah, boleh menyembuhkan penyakit macam Allah, tidak ada. Mustahil. Seandainya seseorang itu beriktikad di dalam hatinya bahawa ada makhluk perbuatannya macam perbuatan Allah, pada pihak perbuatan makhluk tadi boleh memberi bekas seperti Allah Ta'ala. Walaupun dia beriktikad perbuatan Nabi ataupun perbuatan Rasul ataupun perbuatan malaikat. Contohnya dia beriktikad Nabi ada kuasa memberi seperti Allah, Rasul ada kuasa memberi seperti Allah, maka rosaklah akidahnya. Kenapa rosak akidahnya? Kerana dia beriktikad ada yang lain perbuatannya memberi bekas seperti Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita pergi ziarah maqam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Wali-Waliullah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah dengan keberkatan Waliullah, dengan keberkatan para Nabi, dengan keberkatan para Rasul. Bukan kita meminta kepada Nabi memberi, bukan minta kepada Rasul memberi, bukan minta kepada alim ulama yang memberi. Sebagai contoh, kita berziarah maqam Rasulullah SAW. Jadi kita berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, setelah kita menyebutkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita lalu kita berkata seperti, wahai Allah, kabulkanlah, tunaikanlah segala doa-doa aku ni, segala permintaan aku ni, ya Allah, segala hajat-hajat aku ni, ya Allah, kau kabulkanlah, kau dengarlah doa aku ni, ya Allah, kau terimalah doa aku ini dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan Nabi, ya Allah, oleh kerana Nabi ni insan yang paling kau kasih, yang paling kau sayang, Nabi yang paling kau kasih, Nabi yang paling kau sayang, Rasul yang paling kau kasih, ketua segala Nabi, ketua segala Rasul, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doa kami. Jadi minta pada Allah, bukan minta pada Nabi. Nak pergi kerja falyatafaddali. Kita pergi ziarah maqam almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Selepas daripada kita membacakan tahlil, membacakan yasin, membacakan qul huwallah contoh, kita menghadiahkan kepada beliau. Selepas tu kita pun berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lepas tu kita berdoa, mintalah doa. Akhir sekali kita pun berkata, ya Allah, dengan keberkatan ulama-Mu, dengan keberkatan kekasih-Mu, dengan keberkatan waliullah, dengan keberkatan orang yang soleh, yang zahir kesolehannya, dengan keberkatan beliau, ya Allah, terimalah doaku, kabulkanlah doa aku, ya Allah, dengan berkatnya Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid. Nampak tak? Jadi kita minta kepada Allah, bukan minta kepada Tok Guru Haji Wahid. Faham? Kalau contohnya kita minta dengan orang dalam kubur tu, kita i'tikad, wahai Tuan Guru Haji Abdul Wahid, bagilah aku rezeki. Sebab kita i'tikad dia ada kuasa macam Allah, barulah jatuh syirik, barulah jatuh kafir. Jadi faham masalah. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Baik. Dan makna satu pada perbuatan. Jadi jangan ikut ada benda lain berkuasa memberi mudarat macam Allah. Syaitan ke, iblis ke, tukang sihir ke, dia tak ada kuasa pun nak mendatangkan penyakit. Dia tak ada kuasa pun nak datangkan mudarat. Akidah kita kena jaga.
Jangan sampai kita beriktikad, oh dia ada kuasa mendatangkan mudarat. Maka kita yang rosak akidah. Dia dah tentu dah. Dia dah tentulah pengamal sihir tu dah tentulah dia rosak akidah dia. Kita yang percaya, oh orang tukang sihir tu hebat. Dia ada kuasa boleh mendatangkan mudarat. Maka jadi kafirlah orang yang beriktikad sedemikian. Sebab tu dalam hati kita ni, akidah ni kena betul-betul pegang. Syaitan dia tahu pegangan hati kita tu lemah ke kuat. Maka bila syaitan tahu dalam hati kita ni lemah mengingat Allah, di situlah datang kekuatan dia nak merosakkan kita, nak menyesatkan kita. Contoh macam orang yang mengamalkan ru'yah tu, orang yang mengamalkan ru'yah tu kan, mana hatinya kena betul-betul pegang dengan Allah Ta'ala. Hatinya kita betul-betul pegang dengan Allah. Sebab syaitan ni dia boleh tahu hati kita lalai ataupun tidak. Sebab tu bila kita lalai, maksudnya syaitan. Sebab syaitan tahu hati kita lalai daripada mengingati Allah, maka datanglah syaitan. Bila kita mengingat Allah, larilah syaitan. Bila lalai daripada mengingati Allah, masuklah syaitan. Dia tahu hati kita lalai tak lalai. Dan makna satu pada perbuatan, tidak ada perbuatan yang lain daripada yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, kalaulah ada perbuatan yang lain macam perbuatan Tuhan juga, maka dinamakan dia kam munfasil, makna bilangan yang berasingan pada perbuatan. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan. Dan iaitu berbilang ataupun bilangan yang berasingan pada perbuatan hukumnya mustahil, kerana kedua-duanya itu tidak meratai pemerintahannya. Bila dah ada dua, mana perbuatan yang memberi bekas akan membawa kepada tidak meratai perbuatan kedua-dua tadi. InsyaAllah lagi akan datang dalil yang panjang lebar kat bawah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi jangan sekali-kali kita menyengutukan zat Allah dengan yang lain. Sebagai contoh, dia mengatakan Allah Ta'ala itu berjirim, dia mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim, dia mengatakan Allah Ta'ala itu berpihak, dia mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, dia mengatakan Allah Ta'ala itu bersangkut paut dengan masa dan waktu. Contoh, ini contoh-contoh mereka-mereka yang menyengutukan zat Allah dengan zat yang lain. Kerana zat Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada syirik, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi zat Allah. Tidak ada sesuatu yang lain zatnya seperti zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala bukan daripada kam muttasil, zat Allah bukan daripada kam munfasil. Sifat Allah bukan daripada jenis kam muttasil, sifat Allah Ta'ala bukan daripada jenis kam munfasil. Perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada jenis kam muttasil dan bukan daripada jenis kam munfasil. Jadi wajib tiap-tiap kita menjaga akidah kita, jangan sekali-kali mensyirikkan zat, sifat ataupun perbuatan Allah Ta'ala dengan yang lain. Sebagai contoh, dikatakan Allah Ta'ala itu duduknya di sekian-sekian tempat. Maka orang yang jenis macam ni dah menyengutukan, dah menyamakan zat Allah dengan makhluk yang berjirim, yang berjisim. Kerana tiap-tiap benda yang bertempat itu adalah jirim ataupun jisim. Jadi jangan dikatakan Allah ada di tempat-tempat yang tertentu. Allah Maha Suci dari bertempat. Ini adalah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Jadi ya. Satu kita lagi. Ni mula-mula. Dah lama tak mula kan. Jadi panah enjin sekejap lah. Setengah jam lagi. Satu kita lagi setengah jam. Lepas tu makan, insyaAllah. Kalau ada lah. Kalau tak ada, makan lagi. Kemudian tu musalli muka surat berapa kita kemudian tu musalli tu kita hijau. Kita buat solat tu. Jadi dah akan jadi insya-Allah setiap minggu ke 2 dan ke 4 sini minggu ke 1 dan 3. Minggu 1 dan 3. Rumi. Surat 69. Last 8 ayat bulan 2 itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, sabar kau. Lama
69 nombor berapa? Nombor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Permasalahan mentakhirkan sembahyang Jumaat. Di masalah melewat-lewatkan, masalah melengah-lengahkan sembahyang Jumaat, adakah dibolehkan, adakah dibenarkan, adakah termasuk di dalam perkara yang baik ataupun yang kurang baik? Sembahyang Jumaat tapi lambat. Waktu solat Jumaat adalah sama dengan waktu sembahyang Zuhur. Maksudnya selagi tak masuk asar, maknanya masih lagi berada di dalam waktu Zuhur. Dalam arti kata lain, masih lagi di dalam waktu solat Jumaat. Katalah asar 4 suku, maka 4-5 minit tu, 4-10 minit tu contohnya, masih lagi boleh buat solat Jumaat. Tapi adakah dibolehkan? Adakah dibolehkan kita nak buat Jumaat tu lambat-lambat? Kita tengok. Dan setengah daripada bid'ah, perkara yang tidak disuruh, yang tak dibuat oleh Nabi SAW, yang tak disuruh pun dari segi syaraknya, mentakhirkan, maknanya melambat-lambatkan Jumaat. Sebab apa? Sebab apa melambat-lambat, melengah-lengahkan Jumaat tu? Kerana menanti ahli pekan. Maknanya sebab nak tunggu penduduk, nak tunggu nak genapkan 40 orang tadi. Jadi contohnya kat kampung Suluk Duku ni buat Jumaat pukul 3.30 petang. Sebab apa pukul 3.30 petang? Oh, sebab pukul 3.30 petang tu baru orang kampung balik. Yang bekerja mau balik baru boleh buat Jumaat. Kalau buat pukul 1.30 tak ada orang. Tak boleh. Tak boleh. Kerana menanti ahli pekan dan segala orang yang mempunyai pekerjaan, mereka yang wajib atas mereka itu Jumaat. Sebab nak tunggu ahli-ahli Jumaat ni semuanya orang bekerja. Ada 10 orang yang tak bekerja kat kampung. 30 orang lagi bekerja. Jadi dengan sebab nak tunggu 30 orang lagi itulah buat Jumaat pada pukul 3.30 petang. Jadi tidak dibenarkan, tak dibolehkan. Maknanya satu benda keji buat macam tu. Walaupun sah, sebab masih lagi dalam waktu Zuhur. Bahkan pemerintah kalau tahu benda macam tu, wajib pemerintah menegur makna orang-orang di Korea tu supaya mengejas waktu pekerjaan dia, bukan mengejas waktu Jumaat. Sekarang ni macam-macam berlaku. Banyak orang Muslim tak dapat solat Jumaat dengan sebab bekerja. Kadang-kadang majikan ni yang bukan orang Islam tidak membenarkan orang Islam tadi berhenti di waktu sembahyang Jumaat. Mereka dipaksa bekerja. Sebenarnya benda ni boleh diambil tindakan bagi pihak yang berkuasa. Boleh menasihatkan majikan-majikan yang tidak membenarkan orang Islam keluar bekerja. Dia pula yang mengarahkan kita. Minggu ni awak tak payah sembahyang Jumaat, minggu depan bawa awak pergi. Orang kafir duk perintah, hinanya na'udzubillah. Padahal dia orang kafir. Itulah gunanya kuasa di sini. Sebab tu kuasa ni penting dalam Islam. Islam ni memerlukan kuasa. Memang ada tempat memang kena gilakan kuasa kerana nak menjaga agama. Memang asalnya gilakan kuasa itu dicela oleh Allah. Asalnya gilakan kuasa itu dicela oleh Allah. Tapi apabila gilakan kuasa tadi itu dengan asbab nak menjaga agama, maka dipuji oleh Allah. Sebab kuasa itu penting. Bila ada kuasa baru boleh kita nak merubah benda maksiat jadi taat, yang tak baik jadi baik. Perlunya kuasa. Kalau tak ada kuasa, kita boleh sembang kat kedai kopi je dah. Jadi kalau orang kata, oh awak ni gila kuasa. Ya, memang gila kuasa. Tapi apa tujuan? Nak jaga agama. Kalau macam tu lah, kalau niat dia betul, maknanya dipuji lah. Dan wajib atas orang yang memerintah tu, makna pemerintah lah. Wajib orang yang memerintah pekerjaan, makna pekerjaan orang ramai.
bahawa keras akan mereka itu, makna mengerasi, memaksa, memantau, dan ditakutkan akan mereka itu, makna golongan yang buat sembahyang Jumaat lambat tadi. Contoh kalau saya Perdana Menteri, saya Menteri Agama contohnya, saya dapat tahu penduduk Solok Duku ni sembahyang Jumaat pukul 4 petang. Saya mesti ambil tindakan. Saya mesti bagi amaran. Kalau saya tahu lagi perbuatan ni berulang, maknanya kamu semua ni akan didenda, dipenjara kan, ataupun didenda seorang RM5,000. Itu maksudnya ditakutkan, diberi amaran. Supaya mereka tidak membuat perkara yang tidak disuruh tadi. Makna yakni melambat-lambatkan sembahyang Jumaat. Jadi wajib bagi pihak yang berkuasa, mana orang yang ada kuasa, yang bertanggungjawab, menakutkan, memberi amaran mereka itu, akan mereka itu. Takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat, kemudian daripada disuruh dan ditakutkan akan mereka itu, dan tiada mudah atau waliul amri, makna bukan suatu pekerjaan yang direngan-rengankan. Makna ulul amri, pemerintah, raja, pemerintah, makna tak boleh memandang benda ni ringan, tak boleh memandang ringan masalah orang-orang yang sengaja melewat-lewatkan mendirikan sembahyang Jumaat. Jadi katanya misalnya tiada mudah atau waliul amri. Waliul amri ni pemerintah lah, ataupun ulul amri. Tidak dimudahkan pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakutkan akan mereka itu, supaya dapat menyatakan, menzahirkan, itu yakni menzahirkan tanda agama Islam. Tiap-tiap pemerintah yang Islam dia mesti bertanggungjawab, dia mesti tegas dalam hal ni. Dia tak boleh nak memandang sebelah mata. Kalau dalam bab ekonomi dia bersungguh-sungguh jaga, mana dalam bab ni pun dia kena bersungguh jaga juga agama. Menentu. Memanglah. Mana pula mengaji tak mengantuk? Tengok TV tak mengantuk ni. Mengaji memang mengantuk, wajib mengantuk lah. Kalau tak mengantuk pelik. Kalau tak mengantuk tu pelik. Mengantuk tu mesti. Wallahu a'lam. Segar je mata macam baru lepas mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil mata. Wallahu a'lam segar. Memanglah macam tu. Mana-mana kat Amerika Syarikat pun orang ngaji je dekat. Ngantuk. Kat Arab Saudi ke mana, sebut majlis ilmu je mestilah banyak dugaan, cabaran, halangan. Kalau tengok handphone, sampai ke 5 pagi pun kita tak mengantuk. Dan katanya musnad itu iklan sambil-sambilan, dan dikeraskan dia. Makna pemerintah tadi mesti mengeraskan, bersungguh. Macam mana bersungguh kalau tak memakai mask, RM1,000 denda. Makna ialah ada asbabnya kan. Maknanya dalam bab agama pun kena bersungguh gak macam tu. Kena bagi warning, kena bagi peringatan supaya rakyat ni takut nak membuat maksiat. Biarlah ditinggalkan maksiat kerana takut didenda terlebih dahulu. Takutlah nak keluar pakai seksi-seksi ni nanti kena denda RM2,000. Tak apa. Tak apa. Contoh lah. Makna boleh. Maknanya pihak berkuasa, makna pemerintah Islam boleh buat undang-undang macam tu dengan tujuan nak jaga agama. Dan dikerahkan dia supaya mendirikan fardu ain, disuruh menjauhkan daripada yang haram, jangan dimudahkan oleh mereka itu. Makna ulul amri tadi, jangan ambil mudah akan pekerjaan agama. Jangan ambil mudah pekerjaan agama. Kerana bersungguh jaga agama. Bila jaga agama, insya-Allah akan datanglah pertolongan Allah Ta'ala akan jauhkan negara kita insya-Allah daripada pelbagai jenis bala, pelbagai jenis wabak, insya-Allah dengan berkat pakat-pakat menjaga agama. Kerana bala wabak itu amaran daripada Allah, peringatan daripada Allah supaya kita ingat kepada Tuhan yang menyuruh dan melarang sesuatu. Boleh jadi boleh jadi maksiat dah berleluasa, tak terbendung dah maksiat. Maka jika tidak menghiraukan dia, kalaulah pemerintah tadi tidak menghiraukan, dia tak ambil peduli langsung, dia buat tak kisah, buat tak peduli aja, maka dosanya itu, mana dosa pelaku dosa dan maksiat tadi itu yang di bawah pemerintahannya,
dosa-dosa tu atas pemerintah. Bayangkan kalaulah rakyat ada 70, ada 30 juta orang, 15 juta buat dosa dan maksiat sebab pemerintah tak ambil peduli tentang agama, dia kena tanggung dosa 15 juta orang. Bukan sikit nak tanggung. 15 juta orang punya dosa dia kena tanggung sebab dia tidak bersungguh menjaga agama. Tapi kalau dia bersungguh, dia ingatkan, tapi rakyat dia degil, tak nak semayang juga, ada aurat juga, berzina juga, minum arak juga, makna dosanya tidak sampai kepada pemerintah. Dosa dia kena tanggung sendirilah yang buat. Pemerintah dah ada kan, dah denda, dah hukuman macam-macam, tapi dia orang buat juga, dia tak peduli, maka dosa kena tanggung sendiri, pemerintah tak tanggung. Sama macam suami dah larang, suami dah hajar, suami dah marah, suami dah ingatkan, bini dia duduk langgar juga, selamatlah suami. Tapi kalau suami dia tak tegur, tak marah, tak ingatkan, tiba-tiba isteri dia buat dosa, buat maksiat, anak-anak dia buat dosa, buat maksiat sebab si bapa tadi, si suami tadi tak ambil kisah, maka tiap-tiap dosa maksiat tu ditanggung dosanya oleh suami, dan juga isteri dan anak-anak tadi. Empunya diri kena tanggung juga, suami yang kena tanggung. Kalau suami tadi bersungguh marahkan, ingatkan, tegur, marahkan, dia buat juga dalam diam-diam walaupun dengan tidak diketahui oleh suami, dosa ini ditanggung oleh anak-anak dan isteri tadi, tidak sampai kepada suami. Kemudian katanya musannif lagi, maka dosanya itu atasnya sebab meninggalkan amal ma'ruf dan nahyun anil munkar. Yang keempat, telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat serakaat serta imam. Kita kena faham, jadi orang perempuan pun walaupun dia tak pergi sembahyang Jumaat, walaupun dia tak sembahyang Jumaat, makna elok tahu juga benda ni. Kot-kotlah kebetulan pergi berjalan ke, kebetulan hari Jumaat pergi berjalan, singgah di masjid pula nak sembahyang Jumaat, kita dah ada ilmu, kita dah tahu dah. Jadi yang dikatakan dapat Jumaat ni, faham elok. Yang dikatakan dapat Jumaat ni apabila kita mendapat satu rakaat yang sempurna bersama-sama imam. Sama ada kita mendapat serakaat dengan imam rakaat pertama ataupun mendapat serakaat dengan imam pada rakaat yang kedua. Itu yang dinamakan dapat Jumaat. Contoh, saya datang Jumaat lewat, Tok Imam dah bangun rakaat kedua dah, saya baru sampai. Saya sampai pun saya pun takbir Allahu Akbar. Saya pun ikutlah Tok Imam qiyam, rukuk, i'tidal. Kemudian Tok Imam bagi salam, saya pun bangun tambah lagi satu rakaat. Maksudnya tadi saya dah dapat satu rakaat bersama imam. Maknanya saya dah dapat Jumaat. Saya dah dapat Jumaat sebab saya dah dapat satu rakaat yang sempurna. Saya dah dapat Jumaat dah. Bila saya dah dapat Jumaat, bila Tok Imam bagi salam, saya kena tambahlah satu rakaat sahaja kerana Jumaat dua rakaat. Jadi bila Tok Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pun bangun untuk tambah lagi satu rakaat. Kenapa? Jawabnya kerana saya dah dapat Jumaat serakaat dengan imam. Jadi faham di sini, kalau saya tak dapat satu rakaat yang sempurna dengan imam, maknanya saya tak dapat Jumaat. Bila saya tak dapat Jumaat, saya kena sudahkan dengan sembahyang zuhur. Contohnya saya datang Tok Imam sami Allahu liman hamidah rakaat kedua. Maknanya bila dah Tok Imam dah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, saya dah terlepas, dah peluang nak mendapatkan satu rakaat. Dah tak ada peluang dah. Peluang yang last kali tadi waktu rukuk Tok Imam. Pada rakaat kedua tu, kalau saya dapat tumakninah di dalam rukuk, barulah saya dapat satu rakaat. Ni dah Tok Imam dah sami Allahu liman hamidah, dah tak dican dah. Tapi saya ikut juga sembahyang. Jadi ataupun Tok Imam dah duduk tahiyat akhir, saya baru sampai tempat sembahyang dan takbir Allahu Akbar, saya pun duduk juga. Duduk tahiyat juga kerana meraihkan imam, kerana wajib mengikut imam. Kemudian bila Tok Imam bagi salam, saya wajib bangun tambah lagi 4 rakaat. Sebab apa tambah lagi 4? Kerana saya tak dapat satu rakaat dengan imam. Macam tu dah ceritanya sembahyang Jumaat. Kadang-kadang ada orang dia tak dapat serakaat, dia tambah satu juga. Itulah masalah. Tak sah lah sembahyang Jumaat dia.
Contoh dia masuk sewaktu Tok Imam sami Allah liman hamidah. Tok Imam kata sami Allah liman hamidah rakaat kedua. Saya pun baru Allahu akbar. Saya ikut dia. Tok Imam sujud, saya pun sujud. Tok Imam bagi salam, saya bangun tambah lagi satu rakaat. Dia tambah satu ni. Mana tak solat? Sepatutnya saya tambah empat. Sebab tak dapat Jumaat. Sebab tak dapat Jumaat. Sebab apa tak dapat Jumaat? Kerana tak dapat satu rakaat. Satu rakaat. Jangan keliru pula. Sebab tak dapat Jumaat. Walaupun niatnya tadi, walaupun niatnya Jumaat, tapi perbuatannya adalah dengan disudahkan seperti sembahyang zuhur. Jadi telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat serahkan serta imam seperti dapat orang yang masbuk akan imam di dalam rukuknya. Dalam rukuk masbuk tadi dia dapat berserta dengan imam tumakninah. Serta tumakninah ia serta imam pada rakaat yang kedua je. Maka didapatnya Jumaat. Bila dapat Jumaat maka ia makmum yang masbuk yang dapat serakaat tadi, maka ia tambah serakaat lagi. Bila kita dah tambah serakaat, dinyaringkan bacaannya. Apa tu? Jangan bising-bising. Maka didapat Jumaatnya, maka ia tambah serakaat lagi. Bila nak tambah serakaat, sunat menyaringkan suara. Contoh begini. Tadi saya datang sembahyang Jumaat dah lewat. Tok Imam dah berdiri rakaat yang kedua dah. Rakaat pertama dah terlepas. Lepas tu Tok Imam rukuk. Saya pun takbir Allahu Akbar. Kemudian cepat-cepat saya turun rukuk. Bila saya cepat-cepat turun rukuk, saya dapat tumakninah dengan imam. Saya dapat tumakninah dengan imam. Bila dapat tumakninah dengan imam, saya dapat satu rakaat walaupun Fatihahnya tak sempurna. Walaupun Fatihahnya tak sempurna. Tapi saya dapat satu rakaat. Sebab walaupun tumakninah, walaupun Fatihah saya tak sempurna, tapi oleh kerana saya mendapat tumakninah tadi, saya dapat satu rakaat. Bila dah dapat satu rakaat, nanti bila selepas tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pun bangun, Allahu Akbar, menambah lagi satu rakaat bagi diri saya. Sunat saya baca kuat. Mana saya baca kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya saya bukan membaca sekadar telinga saya. Sunat saya baca kuat. Apa tujuan? Nak memberitahu kepada orang lain. Andai kata ada orang lain yang baru datang, dia tahu saya sedang sembahyang Jumaat. Makna bila ada orang lain datang, dia tengok, orang ni baca kuat, maknanya orang ni sedang sembahyang Jumaat. Bila orang ni sedang sembahyang Jumaat, orang yang kemudian datang tadi, dia pun niat usolli fardhul Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu Jumaat 2 rakaat menjadi makmum. Itulah hikmah disuruh baca kuat. Kalau kita baca perlahan, kalau tambah rakaat tapi kita baca perlahan, maknanya orang akan kata kita sembahyang zuhur ataupun sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Tapi tak adalah kita buat benda ni. Sebab nanti kan takut orang kata pula. Padahal dalam kitab suruh je tu. Dalam kitab suruh macam tu. Supaya anda kata ada orang lain yang kelewatan, sampai dia pun masih lagi berpeluang dapat solat Jumaat. Itulah suruh dinyaringkan tadi. Dan jika dapat kemudian daripada rukuknya, daripada rakaat yang kedua seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal ataupun sujud pada rakaat yang kedua atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya. Maknanya tak dapatlah rakaat. Sebab dah habis sempadan dah. Sempadan dia rukuk. Rakaat yang kedua bagi imam. Dapatkan tumakninah dalam rukuk tu baru dapat Jumaat. Maka wajiblah ia orang yang masbuk tadi tu, yang tak dapat satu rakaat dengan imam tadi, wajiblah ia tamamkan, makna sempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan perlahan bacaannya. Bacalah perlahan. Bila tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bangun, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Baca pada telinga sahaja sebab dia sedang sembahyang zuhur. Bersalahan sembahyang berjamaah. Bersalahan sembahyang berjamaah.
Ia orang yang masbuk tadi tu, yang tak dapat serakaat tadi, ia dapat jemaahnya. Makna pahala jemaah dapat, pahala Jumaat tak dapat. Pahala semayang berjamaah dapat. Kan dia sedang berjemaah, kan dia nak makmum tadi, cuma dapat Tok Imam waktu tahiyat ni. Selagi Tok Imam tak bagi salam, kita sempat takbir Allah Akbar, dalam hati kita sempat niat aku semayang fardu zuhur makmum. Tok Imam sedang duduk tahiyat, makna dapat pahala berjamaah. Kalau macam ni dapat pahala sembahyang berjemaah. Yang tak dapat pahala sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab dia tak dapat Jumaat tadi. Dia tak dapat satu rakaat pun. Dia dapat separuh dia tak dapat satu rakaat Jumaat. Ia dapat jemaahnya selama belum lagi memberi salam imamnya. Jadi selagi Tok Imam tak bagi salam, kita berpeluang nak dapat pahala berjamaah. Masih berpeluang. Dan demikian lagi dapat Jumaat bagi orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat serta imam Jumaat, didapatnya pada rakaat yang keduanya atau pada rukuknya serta didapatkan tumakninah ia di dalam rukuknya serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Maksudnya begini. Mula-mula tadi sembahyang Jumaat ramai-ramai. Ni nak berhenti dah ni lah. Mula tadi sembahyang Jumaat ramai-ramai. Lepas tu saya datang lambat. Rakaat kedua saya baru sampai. Bila rakaat kedua saya baru sampai, saya pun takbir Allahu Akbar. Tok Imam pun sedang molek, sedang berdiri baca Fatihah, baca surah. Saya ikutlah rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian bila Tok Imam bagi salam, saya tambah lagi satu rakaat. Saya pun tambah satu rakaat. Allahu Akbar kuat. Sebab saya sembahyang Jumaat. Sebab tadi saya dah dapat serakaat Jumaat dengan imam, jadi saya kena tambah satu saja. Jadi bila tambah satu, saya pun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba Pak Long sampai lambat tak. Baru habis pasang mozaik, tuan-tuan. Datang kemudian Jumaat. Tapi dia tengok, Tuhan, dia sedang baca kuih tu. Maknanya Balong tahu saya sedang sembahyang Jumaat. Balong pun duduk kat belakang, dia pun usolli fardal Jumaati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nampak tak? Padahal waktu tu saya tengah nak tambah lagi satu rakaat. Balong pun masuk. Bila Balong masuk, saya bagi salam, makna Balong dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat Jumaat. Bila Balong dapat satu rakaat Jumaat, bila saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Balong pun bangun, Allahu Akbar, pun nyaring juga bacaan dia. Sebab dia sedang sembahyang Jumaat. Kemudian Pak Lang pula baru sampai. Pak Lang baru sampai, tengok Balong sedang baca kuat. Makna Pak Lang tahu yang Balong sedang sembahyang Jumaat. Pak Lang pun usolli fardal Jumaati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Pak Lang pun sembahyang, makna dapat sempurna satu rakaat dengan Balong. Bila Balong bagi salam, Balang bangun tambah lagi satu rakaat Jumaat, Balang pun baca Pongga sampai pula dah. Pongga sampai, Pongga tahu yang Pak Lang sedang sembahyang Jumaat. Sebab Pongga tahu, dia kata ni sembahyang baca kuat ni, ini mesti sedang tambah sembahyang Jumaat. Dia pun niat. Makna macam itulah. Seterusnya. Tapi tak berlakulah masalah tu ni sebagai contoh. Maknanya kita masih lagi berpeluang dapat Jumaat. Syarat sah Jumaat. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Jadi kalau nak buat sembahyang Jumaat seorang-seorang tak boleh. Contohnya Korea ni nak buat sembahyang Jumaat, buat kat rumah masing-masing Jumaat. Tak boleh lah. Tak sah. Sebab syarat sah Jumaat ni berjamaah. Sebab itulah hikmahnya wajib niat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram sembahyang Jumaat. Makna qasad ta'arud ta'yin nafsi. Makna aku solat fardu Jumaat, makmum ataupun imam. Empat benda ni mesti ada dalam hati waktu takbiratul ihram. Makna niat jadi makmum atau niat jadi imam mesti dalam takbiratul ihram. Kerana syarat bagi sembahyang Jumaat berjamaah daripada awal sembahyang. Makna masuk tu berjamaah dah. Kalau
kita niat jadi makmum selepas takbir. Sebagai contoh, saya makmum, saya pun Allah takbir, Allahu Akbar, dalam hati saya niat aku solat fardu Jumaat. Saya tak sebut pun, saya tak hadirkan pun dalam hati yang saya jadi makmum. Waktu Allahu Akbar tadi, waktu mengangkat takbir tadi, saya tak niatkan pun saya jadi makmum. Allahu Akbar, dalam hati saya aku solat fardu Jumaat. Lepas tu sambil saya baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, baru saya niat aku jadi makmum. Maknanya tidak sah sembahyang Jumaat saya. Kenapa tak sah? Kerana saya masuk sembahyang tadi dalam keadaan sembahyang seorang diri terlebih dahulu. Bila tak niat jadi makmum, maknanya saya sembahyang seorang diri mula-mula tadi. Saya masuk sembahyang tadi dalam keadaan seorang diri. Bila baca doa iftitah tu sambil niat, sambil baca doa iftitah tu baru saya niat jadi makmum. Situ baru saya sembahyang berjamaah. Sebab tu tak sah. Maknanya masuk berjemaah dah. Mula sembahyang je berjemaah dah. Sebab tu wajib niat jadi imam dalam takbiratul ihram, wajib niat jadi makmum dalam takbiratul ihram bagi sembahyang fardu Jumaat. Walaupun kita orang perempuan singgah sembahyang Jumaat contohnya, pun wajib niat begitu. Dan sekurang-kurangnya di sisi mazhab kita Syafi'i 40 orang yang kamil, makna yang sempurna, bukan yang hamil, yang kamil. Salah baca yang hamil pula dah. Jangan main-main, mata dah bergolau ni. Dan sekurang-kurang 40 orang yang hamil lah, bukan yang hamil, yang kamil. Makna yang sempurna. Lagi pula yakni orang yang akil baligh. Maksudnya orang kamil ni, orang sempurna ni, apa ni maksud kena orang sempurna? Yang akil, makna yang berakal. Makna bukan orang tiga suku. Orang yang berakal, makna orang waras. Kemudian baligh, cukup umur. Laki-laki lah, perempuan tak masuk. Nampak ni sembahyang Jumaat. Jadi berakal, lagi pula baligh, makna dia cukup umur. Budak-budak yang mumayyiz tak boleh kira 40 orang. Budak-budak yang mumayyiz tak boleh kira 40 orang. Tak boleh. Dia tak boleh nak dikira sebagai ahli Jumaat. Sebab dia tak masuk syarat, tak cukup syarat. Dia laki-laki berakal, lagi pula baligh, makna dah keluar mani. Katalah umur dia 9 tahun dia keluar mani, makna dia dah boleh diambil kira 40 orang tu. Nak genapkan. Dia laki-laki umur 40 orang tapi tak keluar mani lagi. Boleh tak nak ambil kira? Umur 40 tahun dah. Umur 40 tahun tak keluar mani lagi. Adakah boleh dikira ahli Jumaat? Jawabnya boleh. Sebab dia dikira baligh apabila umurnya cukup 15 tahun hijrah. Jadi bagi laki-laki yang tak pernah keluar mani, contoh, bila masuk umurnya 15 tahun hijrah, otomatik dia jadi baligh. Begitulah juga orang perempuan. Umur 9 tahun tak datang haid, 10 tahun tak datang haid, 11 tahun tak datang haid, 12 tahun tak datang haid, 13 tahun tak datang haid, 14 tahun tak datang haid, 15 tahun hijrah tak datang juga, maka dengan sendiri dia dikira baligh. Yang tunggu sampai umur 40 pula. Mocik-mocik apa? Mocik tak sembahyang, mocik tak pernah keluar haid lagi, mocik tak baligh lagi. Makna kira baligh dah umur 15 tahun. Tapi ghalibnya mesti keluar. Maknanya haid bagi perempuan, mani bagi laki-laki di antara umur 9 tahun hingga 15 tahun. 9 tahun tu seawal-awal. Kalau umur 8 tahun keluar, tak dikira baligh. Umur dia 8 tahun itu keluar darah, mana tak dikira darah haid. Umur dia 8 tahun keluar mani, tak dikira baligh. Yang kamilah ni orang yang akil baligh, lagi merdeka, lagi pula dia orangnya merdeka. Makna lawan bagi hamba abdi. Dia pun hamba abdi yang baligh, yang berakal, tak diambil sebagai ahli Jumaat. Lagi pula mastautin. Makna mastautin ni orang yang duduk menetap situ, nak meninggal situ. Tu ingat begitu Guru Hajilah kata, orang mastautin ni dia nak meninggal situ. Dia nak meninggal kat Korea tu. Walaupun rumah tu rumah sewa, dia sewa sini, tapi niat hati dia tak ada nak pindah tempat lain dah, dia nak mati kat sini. Tu namanya mastautin. Tapi kalau dia sewa sini ataupun dia beli rumah sini, dia beli rumah kat sini, tapi dalam hati dia satu masa nanti dia nak balik kampung asal dia, maka dia bermukim sahaja di sini, bukan mastautin.
Jadi syaratnya mustautin. Maknanya kalau contohlah penduduk kampung ni semua bermukim je, semua duduk sewa sini, semua niat nak keluar balik besok satu masa, nak balik kampung asal. Maka tak cukup dah syarat nak buat Jumaat. Sebab syarat Jumaat yang 40 orang tadi akil balik merdeka mustautin. Bermukim tak boleh. Tapi sekarang wallahualam tak tahulah macam mana. Sekarang tak tahu macam mana. Kadang-kadang di kolej pun boleh buat sembahyang Jumaat, di universiti pun boleh buat sembahyang Jumaat, padahal yang duduk di situ bukan mustautin semua. Tu wallahualam, tu tanggungjawab mufti ya, yang memfatwakan, yang mengizinkan, yang membenarkan. Tak tahulah mana dalil yang dia ambil, mana hujah yang dia ambil dah. Lagi pula sekarang kita tengok kadang-kadang berbilang-bilang Jumaat. Di sisi mazhab kita Syafi'i, tak boleh buat berbilang-bilang Jumaat dalam satu Korea. Contoh dalam Korea Suluk Duku ni nak buat 2 sembahyang Jumaat, tak boleh. Memada dengan satu sahaja. Itu di sisi mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain boleh, Hanafi boleh, kita Syafi'i. Tapi sekarang kita tengok kalau boleh tiap-tiap taman nak buat Jumaat masing-masing. Kadang kita tengok tiap-tiap taman nak buat Jumaat. Tu tak tahulah mana Jabatan Agama yang membenarkan. Tu tanggungjawab mereka lah. Tak tahulah atas alasan apa, atas fatwa mana yang dia ambil. Hukum asalnya tak boleh. Kadang taman ni nak buat Jumaat, taman tu nak buat Jumaat, padahal sebelah-sebelah sikit hari lagi tengok tiap-tiap taman ada buat Jumaat masing-masing. Tak mustahil benda ni berlaku. Ingat lagi masa Tok Guru Wajillah Lubuk Tapah dulu dia cerita ada universiti mana maknanya duk minta kepada Jabatan Agama Islam Kelantan pada waktu tu nak buat sembahyang Jumaat, mana Tok Mufti tak bagi. Sebab tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, sembahyang zuhur je lah. Tak cukup syarat. Tapi sekarang tak tahu dah, wallahualam. Kita tak pandai. Kita bukan mufti lah. Cakap banyak juga orang kata kau bukan mufti. Itu kita ingat Dr. Sanad atau Ibu cakap lagu tu lah. Tak tahulah dalil-dalil lain mana dia orang ambil hadis-hadis lain. Wallahualam. Tanyalah mereka lagi alim tak? Beralasan. Lagi pula mustautin. Ni syarat sah ni. Maknanya kalau tak ada orang mustautin, tak sah lah Jumaat. Lagi pula disyaratkan pula 40 orang yang sah mayang dirinya. 40 orang tadi, tiap-tiap 40 orang tu sembahyang dia mesti sah. Sembahyang dirinya mesti sah 40 orang tadi. Andai kata ada seorang daripada 40 orang tadi itu sembahyang dirinya tidak sah, maknanya tak sah lah Jumaat. Sebab tu 40 orang ni sembahyang dirinya mesti sah. Baik, secara ringkas dah beda. Secara ringkas contoh, ada seorang yang ummi. Ummi ni makna orang yang tak betul bacaan Fatihahnya, tak betul bacaan yang wajib-wajib dalam solat. Bacaannya tak betul. Tapi dia seorang yang bersungguh belajar. Dia belajar tajwid, dia belajar Quran, dia belajar muqaddam. Tapi bacaannya tetap salah. Tetap salah bacaan dia. Tak tahu herot macam mana lidah, tak boleh nak bentuk dah. Tapi dia bersungguh belajar. Kata ulama, orang yang macam ni, walau bacaannya salah, sembahyang dirinya sah. Tiap-tiap waktu sembahyangnya diterima oleh Allah sebab dia bersungguh belajar. Ni untung orang belajar, nampak? Untung orang belajar. Dia belajar bersungguh. Salah pun syarat kata sah amal. Maka orang yang ummi tadi, orang yang ummi macam ni tadi, boleh diambil dia nak mencukupkan 40 orang. Sebab sembahyang dirinya sah. Ada seorang lagi ummi juga, tak betul juga bacaan, tapi dia jenis orang tak belajar. Makna dia tak betul baca tadi sebab dia tak nak belajar. Sembahyangnya tidak sah untuk diri dia. Tak sah. Tiap-tiap waktu, walaupun dia sembahyang, tak sah sembahyang. Nampak tak rugi orang tak belajar? Walaupun pada zahir sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang tiap waktu, tapi bacaannya salah, perbuatannya salah, rukun qaulinya salah, rukun fi'linya salah. Salah sebab tak belajar. Tak sah mayang dia walaupun cukup 5 waktu. Tak sama dengan orang yang salah tadi tapi belajar bersyukur. Dia dimaafkan. Sebab dia tak diubah dah. Betul belajar dah, macam-macam untuk guru tajwid dah, tapi tetap tak diubah bacaan dia. Maka untuk dirinya sah. Ada pun nak jadi imam tak
Tak boleh. Nak jadi imam tak boleh. Nak jadi imam pada isteri pun tak apa. Tak boleh. Contoh suami dia umi, tapi suami dia belajar. Maknanya suaminya sah untuk diri suami je. Nak jadi imam bagi isteri tak apa? Tak boleh. Sebab tak sah. Dia tak sah nak mengimamkan orang lain. Sembahyang ni sah untuk diri sendiri je. Dah kalau suami tadi tak boleh jadi imam, gantilah. Isteri lah jadi imam, dia jadi makmum. Cari imam lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya tak sah lah. Tak sah. Sebab itulah kena belajar. Mudah-mudahan cukup dah setakat situ. InsyaAllah sebagai tanda jadi permulaan kelah bulanan, kelah mingguan keluarga kita, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua adik-beradik kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, kenalan-kenalan kita, adik-beradik kita yang tak dapat hadir, semuanya mudah-mudahan tidak terkecuali daripada diberikan keberkatan dan manfaat majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insya-Allah. Senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.